Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita jumpa lagi dalam satu perkongsian yang insya-Allah saya cuba kongsikan bersama dengan anda semua, sambungan daripada apa yang saya pernah ceritakan sebelum ini berkaitan dengan dialisis dan pemakanan. Tapi yang ini untuk siri kedua. So masa siri pertama hari itu saya dah ceritakan berkenaan dengan pembahagian dalam proses rawatan dialisis. Maksud saya pembahagian di dalam proses rawatan untuk penyakit ataupun masalah kegagalan buah pinggang tahap akhir. Jadi kalau apa yang saya kongsikan tempoh hari, saya banyak berkongsi tentang kalau dah ada masalah kegagalan ginjal ini ataupun kegagalan buah pinggang ini, pesakit akan ada 3 pilihan rawatan lah. Sama ada transplant ataupun hemodialisis dan satu lagi peritoneal dialisis. Dan peritoneal dialisis dipecahkan kepada 2 pembahagian, iaitu satu dipanggil APD, Automated Peritoneal Dialysis, dan yang kedua dipanggil peritoneal dialysis. Okey, so malam ini saya akan cuba kongsikan topik ini agak advance sikit lah. Bila fokus hari ini, fokus kepada peritoneal dialysis. So peritoneal dialysis ni dia terbahagi kepada 2 jenis. Balik. Ya. Anak balik. Tak boleh. Okey, peritoneal dialysis ni terbahagi kepada 2 jenis lah. Satu dipanggil sebagai ambulatory ataupun rawatan peritoneal dialysis yang dibuat secara berkala dalam beberapa cycle sehari, dan biasanya prosesnya dalam masa satu hari itu lebih kurang dalam 4 kali sehari. Maknanya dia akan memakan masa lebih kurang 4 ke 6 jam. Okey, manakala untuk rawatan automatic peritoneal dialysis atau nama lainnya dipanggil sebagai continuous cyclic continuous peritoneal dialysis ataupun CCPD, dia menggunakan mesin peritoneal dialysis. Cuma dari segi prinsip dia saya nak kongsikan dekat sini tentang rawatan peritoneal dialysis. Ada yang beranggapan bahawa hemodialisis bagus, ada yang beranggapan bahawa peritoneal dialysis bagus. Kedua-duanya ada pros and cons lah, ada pro dan kontra tersendiri. Jadi bagaimana anda menilai pro dan kontra ini bergantung kepada keadaan kesihatan anda dan bergantung kepada bagaimana pilihan yang telah pun diberikan oleh pakar perubatan yang merawat ataupun melihat anda. Okey, so untuk peritoneal dialysis, okey, ini saya ada tulis sedikit berkaitan dengan peritoneal dialysis, di mana yang saya cerita sebelum inilah. Rawatan dialysis ada 2 jenis, hemodialisis dan peritoneal dialysis. Dan hemodialisis dia berlaku menggunakan mesin ataupun menggunakan dialyzer. Okey, kita panggil dialyzer yang membantu untuk berfungsi sebagai kita panggil sebagai buah pinggang ataupun ginjal tiruan lah, yang menjalankan fungsi ginjal, menapis dan memastikan hanya darah yang sudah pun ditapis masuk kembali dalam badan. Okey, untuk peritoneal dialysis dia berlaku di dalam badan. Okey, secara lebih spesifik dia berlaku di dalam peritoneal cavity. Peritoneal cavity ni kita panggil dalam bahasa kita rongga perut. Okey, so rongga perut merupakan satu medium yang akan digunakan untuk memastikan proses dialisis itu berjalan. Okey. Dipanggil catheter. Okey, so catheter ini ialah satu ke perut pesakit yang akan menjadi bahagian pengantara di kita panggil sebagai rongga perut itu sendirilah. So dia dijalankan secara dengan kaedah
pembedahan. Okey, ini boleh tanya doktor yang lebih tahulah. Okey, cuma yang saya nak fokus di sini ialah tentang PD. Yang kedua, dialisit. Dialisit ni larutan dialisit itu sendiri atau yang digunakan untuk yang larutan glukosa dialisit digunakan untuk membantu dalam proses dialisis di dalam badan. Okey, dan peritoneum is a medium dia. Okey, so dari segi proses dia, okey, proses yang saya beritahu tadi, proses ada dua, APD dan CAPD. CAPD ni yang dijalankan oleh seseorang pesakit itu melibatkan penyambungan bag dialisit ke kateter. Kateter pula merupakan tiub pengantara di antara dialisit yang masuk tadi dengan ruang peritoneum. Okey, dan dia akan menjalankan proses satu pengaliran keluar bahan yang nak dibuang, maksudnya yang dialisit yang sudah masuk sebelum tu, session yang sebelum itu dialirkan keluar dan yang memakan masa lebih kurang 30 minit biasanya, dan pengisian. Okey, pengisian dialisit masuk ke dalam ruang peritoneum serta duel. Duel ni ialah fasa pengantaraan ataupun dipanggil proses dialisis itu sendirilah yang berlaku di ruang perut. Okey, di rongga perut. Okey, manakala APD dia hanya dijalankan pada waktu malam ketika mana pesakit tidur. Okey, so bila pesakit tidur, the machine ni yang akan menjalankan kesemua proses tanpa melalui kaedah manual. Okey, so benda yang sama dibuat oleh CAPD, cuma APD ni digunakan mesin dan berjalan selama 8 hingga 10 jam untuk satu malam. So ialah proses pengisian. So bila proses pengisian dialisit yang terakhir itu, yang tu akan dibuang pada keesokan malamnya ataupun malam sebelum nak tidur tu nanti. Okey. So saya harap yang pendengar di sini boleh jelaslah bagaimana proses peritoneal dialisis itu berjalan dengan berjalan kepada seseorang pesakit itu. Okey. Kejap. Apakah beza di antara rawatan ataupun kaedah pemakanan untuk pesakit yang menjalani APD dengan CAPD? Dia ada sedikit perbezaan di antara pesakit yang menjalani peritoneal dialisis dengan pesakit yang menjalani proses hemodialisis. Yang tu saya akan terangkan dalam siri yang seterusnya nanti. Cuma antara faktor ataupun perkara elemen penting yang perlu kita ambil kira dalam sesuatu proses menentukan kalori untuk pesakit yang menjalani dialisis ni, sama ada hemodialisis ataupun peritoneal dialisis, ialah rawatan peritoneal dialisis ini sendiri. Sebab dia guna dialisit itu ialah satu larutan dextrose, larutan glukos yang mana dia akan sendirinya membekalkan tenaga, membekalkan kalori yang tak kurang banyaknya, maksudnya banyak juga kalori yang disumbangkan oleh larutan dialisit ini sendiri. Dan bila mana benda tu ataupun the cycle itu dijalankan, contoh dengan menggunakan 4 kali sehari dengan 4 bag, sudah pasti dia membekalkan kalori yang agak tinggi lah. So biasanya kalori dibekalkan lebih kurang dalam 300 ke 400 kilocal. Mungkin di kalangan kita ada yang tertanya-tanya bagaimana cara nak kira kalori daripada dialisis ini. Okay, so saya ada bantu. Saya ada buat sedikit nota pengiraan bagaimana kita nak menentukan atau nak mengira sebagai
dialysate, mengira dialysate kalori yang datang daripada dialysate ini. Okay. Kongsikan macam mana dialysate membekalkan tenaga. Ada 5 perkara yang kita perlu ambil perhatian lah. Satu dari segi isi padu beg yang digunakan. Biasanya isi padu beg bukan dalam 2 liter satu beg. Okey. Yang kedua, kadar penyerapan around to 60 to 70 around to 60 to 70%. Ambil dah. Ambil lah ni. Okey. So yang ketiga, kepekatan glukosa yang digunakan. Yang keempat, nilai tenaga. Of course lah, dalam kiraan kita ialah 3.4 kilokal untuk per ml. Okay. Dan bilangan beg yang digunakan dalam hari tersebut. Okey, so bila kita buat proses peritoneal dialysis yang menggunakan beg, yang menggunakan pertukaran melalui kaedah menggunakan kaedah dialysate ini. Okey, so saya ambil satu contoh. Contoh bila mana pesakit itu dia menggunakan 4 beg sehari. So 4 beg digunakan, 3 beg mengandungi 1.5% concentration of dextrose dan satu beg mengandungi 4.25% dextrose concentration berasingan yang 4.25% dengan 1.5% ini. Jadi kalau pengiraan fasa pertama kita guna 2000 ml, 2000 ml ataupun 2 liter darab dengan 0.6. 0.6 ni merujuk kepada 60%. So 60%, yang 0.015 merujuk kepada kepekatan glukos. Kepekatan glukos 0.015. Kalau ditukar kepada persen, dia 1. Darab dengan 3 beg. Okey, jelas Jadi hasil jawapan dia akan dapat dalam 183.6 kilokalori. Manakala untuk beg ataupun fasa yang kedua, pengiraan dia kena kira sama, beg yang isi padu dia sama, 60% of absorption ataupun kadar penyerapan dia 0.0425 merujuk kepada concentration glucose. Concentration glucose 4.25% dan 3.4 kilokal merujuk kepada pertukaran glukosa dan 1 merujuk kepada 1 beg. Jadi jawapan dia akan dapat 173.6 kilokal. Jadi total kalori yang kita nak dapat daripada dialysate ialah 357 kilokal. Ya, hasil campuran daripada A dan B tersebut. Okey, ini cara pengiraan bila mana CAPD itu menggunakan hari. Jadi kalau 4 beg sehari jadi dia akan hasil 357 kilokalori. Maknanya kita kena ambil perhatian lah terhadap kalori yang kita, contohnya seorang pesakit itu dia punya energy requirement lebih kurang dalam 1500. Jadi kita kena tolak terus lah. 1500 tolak 350 kilokalori. Jadi total kalori yang akan datang daripada makanan ataupun oral ataupun suplemen yang kita balik bagi 1150 kilokalori sahaja. Okey, ini sedikit perkongsian saya berkaitan dengan cara pengiraan pesakit-pesakit yang menggunakan dialysate dalam proses rawatan CAPD mereka. APD pun tetap sama. Kita tengok bilangan beg, tengok 5 perkara yang ada tadi. Okey, jadi saya harap dengan sedikit perkongsian yang saya kongsi di sini boleh memberikan manfaat kepada semua untuk mendapat sedikit ilmu dan sedikit pengetahuan lah. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang baru tahu dan mungkin ada yang boleh
berkongsi perkara ini dengan orang lain pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi the next series kita akan bincang secara spesifik tentang pemakanan untuk pesakit yang menjalankan proses dialisis, insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.